Persamaan serentak melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Okey, kaedah pertama adalah penggantian. Kita tengok contoh soalan penyelesaian persamaan serentak ni. Okey, dengan menggunakan pertama kaedah penggantian dulu. Okey, jadi dia ada dua persamaan je. Macam yang sebelum ni kita belajar tiga persamaan kan? Tiga persamaan dengan tiga pun boleh ubah, betul tak? Okey, kali ni dia ada dua persamaan. Satu ni kita namakan dia sebagai persamaan linear. Yang kedua ni tak linear. Okey. Dia mesti ada satu linear, satu tak linear. Okey, jadi tak kisahlah mungkin atas tak linear, bawah linear, mana-mana je. Okey, jadi cara pertama adalah bila menggunakan kaedah penggantian. Okey, cara pertama senang je. Jadikan yang linear itu, cara pertama yang linear jadikan perkara rumus. So yang ni kena ingat lah. Bila dia suruh jadikan perkara rumus. Okey, so bila kita ada yang tak linear, yang linear tu 2x tambah y sama dengan 4, so kita tinggalkan y lah. Boleh je nak tinggalkan x, tapi nanti dia ada bahagi 2 kan. Okey, cari yang senang lah. Kita ambil yang senang. Jadi kita tinggalkan y, kita 4 tolak 2x. Okey, so ini dah jadi perkara rumus. Jadi bermakna yang pertama ni dah tak ada. Kita dah transform kepada sini. Okey dah Okey, bila kita dah jadikan perkara rumus, konsep yang kedua adalah ganti dalam persamaan tak linear. Begitu. Okey, bermakna dalam kata lain persamaan dua. So, itu namanya penggantian. Jadi ingat dua step ini. Okey, so seterusnya, okey, kita gantikan. So, y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. So, y ini kan y perkara rumus. So, y ganti. 4 tolak 2x. Follow betul-betul kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Okey, lepas tu awak selesaikan seperti persamaan linear macam biasa. So, 4 kuasa 2, 16. Tambah 4x kuasa 2. Last sekali apa? Tolak, betul, 2 darab 2, 4, 4 darab 4, 16x. Okey, dan 4x susun semua di sana, jadikan dia sama dengan kosong. Okey. So, apa kita dapat di sini? 4x kuasa 2, negatif 16, negatif 4. Jawapan? Negatif 20x. Betul? 16 dengan 5. 16 tambah 5, 20. 16 tambah 5, 21. 21. Okey, itu je kan? Ada lagi tak yang kita tertinggal? Okey, tak ada. So, sama dengan kosong. Macam tu. Okey. So, bila dah dapat begini, okey, awak nampak tak yang ini apa? Pandai. EQN. Okey. Bila EQN, apa yang saya nak awak buat adalah, okey, awak pun menggunakan kalkulator. Betul tak? Okey, semua guna kalkulator. Okey. Tekan EQN awak tu. Siapa yang tak tahu, saya dah buat video tentang penggunaan kalkulator dekat EQN Okey, cuba tengok nanti dekat YouTube tu. Nanti saya letak kat sini nanti. Okey, so yang pertama, X yang pertama awak dapat berapa? 7/2. X yang kedua adalah 3/2. Okey kelas, sampai sini kenapa saya biarkan kosong? Line kosong di atas ini adalah awak kena buat bentuk pemfakturan. Saya rasa awak dah belajar dalam matematik moden. Kena ikut, kena buat. Okey, kalau kita dapat perpuluhan lain caranya. Okey, ni kalau kita dapat yang pecahan begini ataupun nombor bulat. So, benda yang awak kena buat adalah, okey, macam ni kita nak buat X
sama dengan 7/2 ni. Awak tak boleh buat X tolak 7/2. Tak boleh Okey. Now guna cara linear. 2 ni bawa ke sini jadi 2X. 7 ni positif kan? Bawa ke sini jadi tolak 7. So 2 bawa ke sini 2X. Darab kan? Bahagi, darab. So tinggal 3 nanti kan? Imagine, visual. Okey. So ni positif 3 bawa sini jadi tolak 3. So ini mesti ada. Kalau tak ada ni tak boleh. Nanti sebab ini akan melibatkan pemarkahan. Okey. So kita dah cari X. Ada lagi satu huruf yang kita belum cari. Apa dia? Y. Pandai. So step yang ketiga adalah menggantikan Y. Okey, jadi Y kita adalah, nampak tak kita dah ada dah tu? Tu dia, perkara rumus. Itu kenapa kita nak cari perkara rumus. Supaya kita boleh menggantikan. Lepas tu nanti dapat nilai X. Kita menggantikan lagi nilai X ke dalam persamaan Y ini. So, X yang pertama dulu. Satu-satu. X ada 2. 7/2 dulu. So, bila 7/2, awak akan dapat berapa? Y sama dengan negatif 3. Okey, ada lagi seketul kan X? 4 tolak 2X 3/2. Potong-potong 4 tolak 3 dapat 1. So, selesai. Maknanya ada 4 ni, 4 nilai. Okey? Jadi ingat, bila awak menggantikan X, awak dapat persamaan equation. Awak try pakai calculator. Kalau dapat bentuk pecahan ataupun nombor bulat, wajib buat pemfakturan. Ni wajib buat pemfakturan. So reverse ke belakang. Saya rasa Mathmod awak dah belajar. Okey. Lepas dah dapat nilai X, gantikan dalam persamaan Y. Y yang mana? Yang tu. Faham? Okey. Okey. So simple kan kaedah penggantian. Seterusnya kelas, kita pergi kepada kaedah penghapusan. ZAS. Okey, yang kedua adalah kaedah penghapusan. Okey, so ada dua persamaan juga. Persamaan pertama ni awak rasa-rasa linear ke tak? Linear, pandai. Kenapa dia linear? Good, sebab dia single. Apa yang dia tu? Maksudnya pemboleh ubah tu X dengan Y ni single. Dia tak kahwin dengan huruf lain. Tapi dia kahwin dengan nombor tak apa. Jadi 2X tak apa. Jadi kalau X, Y bukan. Ini bukan persamaan linear. Faham tak? Okey, jadi kalau X, 2X tambah Y sahaja, ya itu linear. Tapi bawah ni linear ke tak? Tak linear. Kenapa? Dekat mana awak nampak dia tak linear? Ya, X ada kuasa. Betul. Satu lagi, X kahwin dengan Y. Memang banyak masalah ni. Jadi, dia tidak linear. Okey, step yang pertama. Kalau kaedah penghapusan. Okey, siapa ingat lagi kaedah penghapusan? Sekejap Okey, so apa kita nak buat? Kita kena cari salah satu yang sama untuk kita matikan. Betul tak? So, awak nak buat yang mana? Fikir. Okey, katakan awak nak hapuskan X. Boleh? Kalau kita nak hapuskan X, bermakna kita darab X. Tapi sini darab apa? Sini guna warna lain jap. Okey, sini darab X. Sini darab 2. Betul tak? Ni akan jadi 2X kuasa 2. Sini akan jadi 2X kuasa 2. So, sini pun darab X. Sini pun darab X. Sini darab 2. Sini darab 2. Okey. Apa jadi sekarang? Okey. 2X kuasa 2 tambah XY campur 4X. Betul? Yang bawah adalah 2X kuasa 2 juga. Tolak 4XY sama dengan 6. Okey. Now, apa operasi di sini? Tolak. Kenapa? 2X tolak 2X mati. Okey. Apa yang tinggal? (5XY) sama dengan 4X tolak 6. Okey. So, daripada sini, apa kita nak buat?
Tak boleh buat apa-apa kan? Okay, tak boleh buat apa. Okay, so tak boleh guna yang matikan X kuasa 2 tu. Okay, cuba cara lain. Saya nak awak cuba dulu. Try and error dulu. Sebab nanti kalau saya cakap mesti buat macam ni, nanti awak tak nampak. Okay, kejap Okay, apa awak nak buat? Okay, nak matikan 2 SY pula. Boleh? So, okay, so pendaraban awak jadi apa? Good. Darab 2Y. 2X kan? Kau nak matikan 2SY kan? Okay. Darab 2X. So, sini pun 2X. Sini pun 2X. Okay, jadi apa yang ada? 4X kuasa 2 tambah 2XY sama dengan 8X. Bawah pula. X kuasa 2 tolak 2XY sama dengan 3. Okey, operasi apa awak nak buat? Tambah, bagus. So, sebab 2SY tambah tolak jadi tolak balik kan? 2SY mati. So, sini akan jadi 5X kuasa 2 sama dengan 8X tambah 3. Betul? Okey, jadi lepas tu 5X kuasa 2 tolak 8X tolak 3 sama dengan 0. Bila bentuk macam ni, macam kenal. Kalau yang pertama tadi, macam nak settlekan ni equation? Tak boleh, semua tak boleh kan? Okey, tapi kalau kita hapuskan 2SY ni tadi, kita nampak macam EQN. Jadi, bila penghapusan, awak kena bijak, kena pandai mana satu awak nak hapus. Begitu. Jadi, boleh tak kita pakai yang ni? Tak boleh lah. So, kita pakai yang sebelah sana. Okey, so jadi bila sini awak guna EQN, okey, sekarang awak dapat berapa? Kira. Ya, X awak dapat 1.9136 kan? Dengan satu lagi X yang negatif berapa? 0.3136. So, bila perpuluhan ni tak boleh pakai cara sebelum ni. Pemfakturan macam tu, tak boleh. Pemfakturan ini hanya boleh nombor bulat atau pecahan sahaja. Okey. Kalau yang perpuluhan tak boleh buat begini. Awak mesti buat. Okey. Sekejap saya padam. Okey. Ingat tak rumus? Negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Mesti buat begini. Jadi masukkan negatif B, awaklah negatif 8. B kena ingatlah ni B. Negatif 8. Tambah tolak punca kuasa B kuasa 2. Negatif 8 kuasa 2 tolak 4. A awak. A 5, good. C awak. C negatif 3. Per dengan 2. A awak adalah berapa? 5. Mesti tulis ni sebab ini pun ada faktor markah di situ. Okey, mesti kena follow. Okey. So, dah dapat itu, barulah awak letak jawapan yang awak dapat tadi. Faham tak? Okey, so jawapan awak dapat tadi yang X sama dengan berapa? Tak apa, itu pakai je lah kalkulator, tak apa. Cuma konsep rumus ni kena pakai. Mesti letak dah selesai. Faham Okey, lepas tu dah dapat nilai X, cari nilai Y. Okey. Pilih mana-mana. Okey, sekarang ni kita nampak ada yang pertama dengan yang kedua ni. Kita tengok Jadi saya ambil yang pertama lah, yang kat atas sekali tu, senang. Okey, jadi 2X tambah Y sama dengan 4. Sebab nombor dia kecil kan. Okey, 2. Gantikan X yang pertama dulu. Begitu. So, persamaan linear Y sama dengan, berapa dapat? Tolak pandai. Jadi, 0.1728. So, nanti 2 darab 1.9136 ni, dapat jawapan
bawa ke sana jadi tolak. Okey, so dapat jawapan. Okey, satu lagi. 2x tambah y sama dengan 4. 2x yang kedua adalah negatif 0.36. Okey. So, y sama dengan, nanti awak darab ni jadi negatif kan? Bawa ke sana jadi 4 tambah. Jadi berapa? 4.6272. Barulah selesai. Okey. Okey. So kelas kebiasaannya kita pakai penggantian. Kita tak pakai penghapusan. Okey. Ini saya nak tunjuk cara lah. Kalau dia tak suruh pakai mana-mana, better pakai penggantian. Penggantian lagi simple lah. Okey. Untuk penghapusan tadi, mula-mula cari dulu apa yang kita nak hapuskan. Kalau boleh yang kuasa dulu ni jangan hapus lah. Kita hapuskan yang tengah ni. Okey. Okey, settle. Dah dapat sini. EQN, pandai. Okey, lepas tu cari. Oh, perpuluhan. Bila perpuluhan, ingat tak boleh pakai pemfakturan tadi. Mesti guna kaedah rumus. Ni namanya kaedah rumus. Mesti pakai. Isi je. Lepas tu dia balik jawapan. Selepas itu dah dapat jawapan, masukkan dalam salah satu persamaan. Okey. So, dapatlah nilai Y. See? Simple. Senang. Okey, ni adalah kaedah penghapusan. Tapi ingat, kalau dia tak suruh guna mana-mana kaedah, awak pakailah kaedah penggantian. Tu paling senang lah. Tapi kalau awak selesa dengan penghapusan, boleh. Tak ada masalah. Okey, jelas Okey. Okey, kaedah yang ketiga, kaedah perwakilan graf. Okey, untuk graf pula, kalau menggunakan perwakilan graf ni, perwakilan graf tu. So, okey, yang ni kan linear ke tak? Linear, betul. Yang ni tak linear. Okey, pandai. Kalau linear, graf dia adalah garis lurus. Itu je. Kalau tak linear, graf dia adalah kuadratik lah. Graf lengkung. Graf lengkung. Okey. Graf senyum, graf masam terbalik. Suka hatilah. Okey, jadi kita tengok. Jadi apa kita nak buat kalau perwakilan graf? Okey, awak kena buat jadual. Okey, tengok saya buat ni. Kita kena buat jadual. Pembaris kan ada. Okey. Okey. Buat jadual. Pembaris dia tak nak pakai Okey. Okey. Okey, lepas tu okey. Lepas itu kita pecahkan dia. Pertama, persamaan yang pertama. Okey, lepas tu nilai bagi X. Okey. Okey. So, yang ini adalah persamaan kita. Yang ini adalah nilai bagi X kita. Okey. Yang ini nilai bagi X kita adalah, okey, katakan awak letak je lah kosong. Daripada kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun boleh. Tapi tak payahlah banyak sangat. Nanti pening pula nak kira. Okey lah tu 5, 6 pun boleh. Okey. So, lepas tu, awak letak persamaan awak di sini. Persamaan pertama adalah linear awak ni. 2x tambah y sama dengan 4. Okey. Persamaan kedua adalah y kuasa 2 tolak 4x sama dengan 0. Okey. So, ceritanya dia kata, kan kalau kita nak buat graf, okey, kalau kita nak buat graf, graf kita ada dua paksi. 1y, 1x. Betul tak? So, nilai bagi x awak dah ada dah ni. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, maknanya 0, 1, 2, 3, 4. Faham? Begitu. Okey. Jadi sekarang ni yang tak ada adalah nilai bagi apa? Y. Itu yang kita gantikan ke dalam persamaan ini. Maknanya 0 ni untuk X ni ganti masuk sini. Jadi 2, 0 tambah Y sama dengan 4. Betul tak? So kita akan dapat nilai bagi paksi Y kita. Y sama dengan, pada 0, 0 lah. 4. Betul? So dapat 4 di sini. Okey. Sama juga keadaan dengan 1 tu. Yang ni pula. 2, 1,
Faham? So, Y sama dengan, ya, duduk 1, 2, bawa sana jadi tolak. Jadi, pandai. Sama juga dengan 2. Okey, buat 2. 2 tambah Y sama dengan 4. So, Y sama dengan, kira. 0. Pandai. Okey, 3 pula. 2, 3. Nampak tak? 1 masuk. Y sama dengan, duduk 3 ni 6 kan? Bawa sana jadi 4 tolak 6. Negatif 2. Okey, lagi. Masukkan 4 pula. So, 2 negatif pula. Sorry. 2, 4 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan, 2 dalam 4, 8. 4 tolak 8, negatif 4. Okey. Dan seterusnya 5 itu kalau kita masukkan, awak akan dapat negatif 6. Buatlah sendiri. Kalkulator dekat tangan kan? Okey. Sama juga konsepnya dengan yang kuasa 2 tu juga. Sama. Okey, sekarang Y kuasa 2 tolak 4X sama dengan 0. Okey, mula masukkan apa? Kosong. Mula-mula kita masukkan apa? Masukkan 0 dulu yang ni. Okey, pasal. Okey, masukkan 0 dulu. Okey. So, bila kita masukkan 0, Y kuasa 2 tolak 4, X 0 kan? Masuk yang ni dulu. Sama juga masukkan dalam ni. Okey. So, Y kuasa 2 tolak 4 sama 0. Y kuasa 2 sama dengan 4. Y sama dengan, sorry. 4 darab 0, 0. La ilaha illallah. Sorry. 4 darab 0, 0. So, Y sama dengan 0 lah. Y kuasa 2 sama 0. Y sama dengan 0. Si dapatlah. Okey. Masukkan 2 pula. Y kuasa 2 tolak 4. 2 sama 0. So, masukkan 2 pula dah. Apalah saya ni. Masukkan 1 pula. Masukkan 1. So, Y kuasa 2 sama dengan 4. Y sama dengan, punca kuasa 4 mesti ada tambah tolak. Jangan lupa jawapan itu 2 kan? Tapi awak kena ada tambah tolak 2. So, tambah tolak 2. Maknanya 1 positif 2, 1 negatif 2. Okey, sama juga seterusnya lagi. Masukkan 2 pula. Jom. Y kuasa 2, 4, 2. Okey. Y kuasa 2 sama dengan 8. So, Y punca kuasa dapat berapa kira? Punca kuasa 8. Berapa dapat? 2.8. Punca kuasa 8. 2.82 kan? Okey, jadi ambil je 2.8. Okey, jadi 2.8 mesti ada tambah tolak. Dan kalau awak punca kuasa je mesti ada jawapan dia. Okey. So, sama juga seterusnya. Masukkan 3 pula dalam persamaan. So, awak akan dapat tambah tolak 3.5. Sini akan dapat tambah tolak 4. Sini akan dapat tambah tolak 4.5. So, sama sistem dia. Buat sendiri. Okey. So, bila kita dah ganti-gantikan semua, kita pun lakarkan graf. Okey. Macam mana kita nak buat graf? Okey, simple je nak buat graf. Mesti ada paksi. Betul? Mesti ada paksi. Sekejap. Baris. Paksi X. Paksi Y. Okey, dengan paksi X. Okey. Okey, settle. Okey, lepas tu kita letak apa? Dia punya skala kan? Okey, letak skala. Sini untuk paksi X daripada 0. Okey, lepas tu nombor apa tadi? 0, 1, 2, 3, 4, 5 untuk X kan ni? Okey, jadi agak-agak lah ni. 0 kalau buatkan dengan kertas graf lagi bagus lah sebab saya tak ada kertas graf ni, saya letak macam ni je. So, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, untuk paksi Y pula. Paksi Y kita ni, ni lah dua-dua ni. Okey. Untuk garis lurus ni ada 0, 2, 4, 6, 8. Boleh buat 2, 4, 6, 8 kan? Bawah boleh tak buat 2, 4, 6, 8? Macam boleh je 2, 4, 6. Boleh je try. Okey. So, kita letak sini 2, sini 4.
Cuba je. Sini negatif 2, negatif 4, negatif 6. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang pula nanti. Kan saya buat 2, 4, 6 lah. Okay, pasti kalau 2, 4, 6 atas ni, bawah ni pun sama lah. Janganlah atas lain, bawah lain, tak boleh. Okay, jom kita plot. Okay, yang pertama. Kalau X kosong, untuk kita ambil garis lurus dulu. Yang ni dulu. Okay, ini dulu Okay, so kalau X kosong, Y 4. Mana X kosong, Y 4? This one lah. Tu apa tak? Okay, lagi. Kita ambil dulu. Kalau X kosong, Y 2. Kalau X1, Y 2. Okay, mana X1, Y 2? X1, Y 2. Sinilah dia bertemu. Okay, lagi. Kalau X2, dah terpadam pula. Okay. Kalau X2, Y kosong. X2, Y kosong. X2, Y kosong. Oh, tak bergerak. Okay, lagi. Kalau X3, Y negatif 2. X3, Y negatif 2. Dan seterusnya lagi. Kalau 4, negatif 4. 4, negatif 4. Turun lagi. Betul? Okay, 4, negatif 4. Okay. So, lagi satu. Last kali. 5, negatif 6. 5, negatif 6. Okay. Okay, so dah siap dah kita punya tu. Ambil pembaris. Kita gariskan lah. Saya punya graf ni tak apa cantik lah. Sebabnya saya pakai kertas ni kan. Tak apa-apa lah nak kenanya. Dah dapat satu persamaan. Okey. Seterusnya kita ambil yang warna apa yang saya nak ambil ni? Warna hijau lah. Okey. Kita ambil yang bawah ni pula. Okey. Alright. So, X kosong, X kosong, Y kosong. Mana dia? Jom kita plot. X kosong, Y kosong. Sinilah. Okey, lagi. X1, Y tambah tolak 2. Macam nak plot tu? Maknanya, X yang pertama 1. Tapi Y ni ada 2. 1 positif 2. Maknanya 1 dengan positif 2. Satu lagi adalah 1 dengan negatif 2. Macam tu. Faham? Okey. Lagi. 2. Kalau X2, Y dia tambah tolak 2.8. Okey. Kalau X2 kita, pertama positif 2.8. Dekat mana agak-agak? Sini, kalau sini 3. Agak-agak lah. Agak-agak je. Okey, 2.8. Kalau buat kertas graf ni memang tepat lah. Okey. 1 positif 2.8. Satu lagi. Positif. Negatif 2.8. Dua-dua kena. Okey. Senang kan? 3 dengan 3.5. 3 dengan pertama 3.5 positif. Kedua negatif 3.5. Tu dia. Okey. Yang keempat. 4 adalah 4. Okey, cantiklah. 4 sama ada positif 4 dengan negatif 4. Lagi 5. 4.5. Okey, 5. 4.5. Sekejap. Kacau betul atas ni. Okey. 4.5. Oops. 4.5 dengan 4.5. Dah. Okey, di sini tak boleh pakai pembaris bila graf lengkung baca bismillah banyak. Jadi okey, jadi kita pun ni siap. Tu dia. So, okey. So, dekat mana jawapan dia berjumpa? Nak carikan nilai X dengan Y tu kan, yang macam kita buat tadi kan, mesti cari X dengan Y kan. Okey, dia akan berjumpa di persilangan. This one. Persilangan antara dua garis. So, jadi maknanya yang pertama X dia adalah 1. Y dia adalah 2. Betul. Yang kedua, X dia adalah 4.
Y dia adalah negatif 4. So koordinat 1, 2, 4, negatif 4. Ya begitu. Faham tak? Jadi so kalau dia tak cakap nak menggunakan apa-apa, so mana yang paling senang 3 kaedah ni? Sama ada penghentian ke, penghapusan ke, graf. Pilihlah sendiri, tepuk dada, tanya selera. Tapi kebiasaannya kita pakai penggantian. Kalau graf satu kerja nak buat graf kan. Tapi kena belajar juga. Mana tahu nanti soalan keluar apa semua nanti. Jadi begitu. Jadi kalau graf mesti buat satu-satu graf. Lepas tu persilangan dia yang kita cari X dia, Y dia, X dia, Y dia. Okey. So selesai. Okey, untuk penyelesaian masalah, pastikan bila awak baca soalan itu, awak keluarkan ataupun awak label. Okey, contoh sebuah bekas yang berbentuk prisma, sebuah kilang pembungkusan makanan ingin membungkus dodol dalam sebuah bekas berbentuk prisma tegak, dengan tapak segi 4 sama. So label. Ya, supaya kita tahu dia adalah segi 4 sama. Diberi jumlah panjang sisi prisma ialah 133. Jumlah panjang sisi prisma ialah 133. Panjang sisi itu bermakna AB campur apa? AB, BE. Lagi. ED. Lagi. DC. Lagi. Apa lagi kita boleh letak lagi? AC ataupun CA. Lagi. Nampak tak? Okay, so saya tandakan yang kita dah letak. Sekejap. AB, BE, ED, DC, CA. Okay, lagi. Apa yang kita boleh letak lagi? BC. Betul. Lagi. EF. Betul. Belakang dia tu. Nampak tak? Satu-satulah. BC. EF. Apa lagi? AF dengan FD. AF, FD. Yes. So, AF, FD. Nampak? Semua ini adalah 133. So, bila awak macam ni, awak takkan tertinggal apa-apa konsep. Faham? Okey, dah settle. Okey, lagi. ED sama dengan BC. Ni tadi segi 4 sama kan? ED sama dengan BC. 25. Okey. Adakah segala dodol dengan isi padu 600 dapat dibungkus dalam bekas tersebut? Okey, jadi kita tengok dulu apa yang kita boleh buat. Kita ada persamaan AB campur BE campur segala-galanya ni. Okey, sekarang ni puzzle kita adalah menyelesaikan dulu apa nama benda ni? Perimeter ni dulu, jumlah panjang sisi. So AB tak ada nilai kan? Okey, kalau tak ada, awak letak sebagai X. Okey, lepas tu so jadi AB ni X lah plus BE. BE tak ada nilai. Okey, tapi BE ni bukan sama ke dengan DC? Sama kan? Okey, kita letak dia Y pula. Okey, macam tu lah. Begitu. ED ada 25. DC. Kalau sini Y, sini pun Y lah keliling dia. Nampak tak? Tu kuasa melabel tu. CA. Y lagi. BC. 25. EF. EF tegak apa? EF ni sama dengan BA kan? X lah. Okey, lagi. AF. Y pandai. FD. Y pandai. Okey dah. So mana yang boleh selesai? X. Berapa X semua? 2X. Betul 2X. Okey, good. Y. 1, 2, 3, 4, 5 Y. Pandai. Lagi. 25 campur 25. Yes. Okey, lepas tu sama dengan 133 tolak 50 kan? Dapat berapa?
83. Okey, dah dapat persamaan. Kalau dah dapat persamaan 2x tambah 5y ni, maknanya awak tak akan boleh settlekan. So, dekat sinilah petunjuknya, dia akan ada persamaan serentak. Jadi, kalau ada dua pemboleh ubah, awak kena cari lagi satu persamaan. Lagi satu persamaan. Okey. Persamaan apa lagi yang kita boleh create dalam soalan ini? Siapa dapat? Baik. Isi padu. Isi padu. Kalau isi padu, dia kata adakah seketul dengan isi padu 600? Bukan. Dia kata adakah seketul dengan isi padu 600 dapat dibungkus? Dapat dibungkus. Tak, itu bukan. Kalau dia kata berisi padu 600 baru kita boleh pakai. Apa lagi kita boleh kaitkan? Siapa nampak? Okey, awak nampak tak segitiga tu? ABC tu. So, itulah kena keluarkan. Okey. Sini X, sini Y. Sini dapat 25. Apa bentuk ni? Siapa pandai? Pandai. Teorem Pythagoras. Very good. Okey, macam mana nak buat teorem Pythagoras? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 25 pun kena kuasa 2. Pandai. So, bermakna kita dah dapat pertama ni linear ke tak? Linear kan? Yang ni tak linear. Pandai. Okay, so now decide. Awak nak pakai penghapusan ke penggantian? Pilih mana-mana pun tak apa. Okay, penggantian boleh. Okay, kalau penggantian mesti pertama mencari apa? Perkara rumus. So, yang linear ni kita kena tukar. Jadi awak tinggalkan apa? Suka tengok tinggalkan apa? X. Okay. 2x sama dengan 83 tolak 5y. So, X sama dengan 83 tolak 5y per berapa? 2. Okey, boleh. Okey, dah dapat X kan? Lepas tu buat apa? Ganti dalam tak linear. Okey, jom kita ganti. X kan? Okey, 83 tolak 5y per 2 kuasa 2. Tambah y kuasa 2 sama dengan 25. Darab 25 kuasa 2. 625. Pandai. Okey. Ini settlekan ni. Okey, semua tengok ni. Ni. Ni nak settlekan macam mana ni? Tu pergi sana tu. Sini tengok. Saya nak buat kat sana. Okey. 83. Kuasa 2. Okey, very good. 83. Okey, dapat berapa 83 kuasa 2? 6889. Very good. Tambah, good. 5 kuasa 2, 25. Y kuasa 2. Okay, very good. Then tolak. 2 darab 5, 10. 10 darab 83, 830 Y. Very good. Per dengan 2 mesti kuasa 2 juga. 4. Yes. Okay, hati-hati masa mengembangkan tu. Okay, settle. So, kita pun tulislah apa yang kita dapat tadi. 6889 tambah 25Y kuasa 2 tolak 830Y per dengan 4 tambah Y kuasa 2, 625. Okey dah. Okey, macam ni kita nak matikan 4 ni. Siapa ingat lagi persamaan linear? Very good. Darab and then darab. Ya, buat ni kena sabar-sabar. Dan hati-hati sebab dia melibatkan nombor yang besar. Takut kita salah. Okay, Y. Nampak? Saya tertinggal je kan. Habis ni kan. 625 darab 4. 2,500. Okey lagi. Okey, good. Selesaikan. Dapat berapa? 29Y kuasa 2. Good. Tolak 830Y. Very good. Okey, 2,500 ni campak ke sebelah kiri. Berapa dapat? 889 tolak 2,500. Sama dengan positif 4389. Sama dengan kosong. Okey? Okey. Pakai kalkulator dulu. Yang macam kita buat tadi apa? EQ and try. Dapat perpuluhan ke dapat pecahan? Okey, jom. Kalkulator sekarang. Okey, 29. Negatif 830. 4389. Sebenarnya. Okey. Dapat Y yang pertama adalah 627 per 29.
Y yang kedua dapat 7. Kalau kita dapat pecahan dengan nombor bulat, ingat lagi? Kena buat macam bentuk faktor tu mesti. Ya, jangan lupa. Tu markah tu. Kalau dapat perpuluhan, kena buat apa? Bentuk rumus. Yes. So macam ni. 29 bawa sini. 29Y. 627 ni positif kan? Bawa ke kiri dapat negatif. Begitu je. Okay. So Y pula. 7 ni positif bawa sana. Faham. So dah dapat nilai bagi Y. Okey, lepas tu step seterusnya siapa ingat? Cepat. Siapa ingat? Gantikan. Pandai. Okey, so mana nak gantikan dalam apa? Perkara rumus kita tadi yang ni. Okey, jadi X sama dengan 83 tolak 5. Y pertama 627 per 29. Bahagi 2. Okey, kira berapa dapat? Negatif 364 per 29. Okey, X yang kedua 83 tolak 5. Y kita 7. Y yang kedua ni. Ni Y pertama. Ni Y kedua. Okey, so dapat berapa kira? Bahagi 2, sorry. Okey, dapat berapa? 24. Okey, jadi bila kita dapat dua-dua nilai X ni, ada satu nilai X yang kita perlu abaikan. Apa dia? Ya ni. Kenapa kita abaikan? Takkanlah panjang X ni negatif. Tak logik kan? Ya. Kat situ kena fikir logik balik. Okey, so kita pun bolehlah kira isi padu bekas. Jom kita nilaikan dulu. Jadi kalau yang X negatif 364 per 29 ni kita reject, automatik Y dia ni pun kita reject. Jadi kita hanya ambil apa yang kita ambil? Ini dan ini sahaja. Okey, jom kita masukkan dalam rumus balik. Okey, tengok tu. Y kita adalah berapa Y? Y kita dapat tadi. Mana Y tadi? Y 7. Okey. Y 7. X kita 24. Begitu. Okey. So macam ni kita nak cari dia punya ke atas ni. Tengok ke atas. Okey. Macam ni kita nak cari dia punya isi padu. Apa isi padu? Isi padu ni bentuk apa ni? Prisma. Okey, apa isi padu prisma? 1/2 darab luas tapak darab tinggi. Luas tapak dia kenapa sebab 4 segi? Sebab dia kata segi 4 sama kan luas tapak dia. Tapak dia segi 4 sama. Kalau segi 3 awak buat segi 3 supaya awak tak salah. Okey, jadi bila segi 4 kita label sini adalah 7, sini adalah 7. Betul? Tinggi kita label berapa ni? 24. Dah jadi 1/2 darab 7 darab 7. Ya, darab dengan 24. So kira semua ada berapa dapat? 588. So muat tak? Isi padu dodol ni 100. Bekas dia 588. Isi padu dodol 800 ni. Muat tak nak penyekkan dalam bekas yang berbentuk prisma ni? Muat ke? Tak muat. Okey, so jawapannya adalah tidak muat. Faham? Sebab isi padu dodol dah melebihi isi padu bekas. Ini isi padu bekas. Faham? Okey? So simple je kan? Okey, jadi kelas yang macam tadi tu, solution tadi tu awak kena keluarkan daripada ayat, kira satu-satu. Lepas tu fikir. Kena kreatif kat sini. Fikir dekat mana nak dapatkan maklumat yang tak linear ataupun yang linear. Macam tu, fikir dekat mana nak dapat. Apa tu? Create. Lepas tu lepas dah create, dah ada dua persamaan, pilih nak pakai penghapusan ke, penggantian ke, perwakilan graf. So kalau tadi ni kita pakai apa? Penggantian. Lebih mudah. Okey dah. Lepas tu dah dapat semua settle, kembali kepada soalan balik. Dia nak apa? Dapat jawapan. Ini cara macam mana nak buat penyelesaian masalah dalam persamaan serentak. Jadi jangan baca je. Pastikan kita keluarkan daripada ayat dan kita bermain puzzle lah. Satu cantum.
Okey, terima kasih semua.